Kalau nak diikutkan geng, minggu baru ni memang macam-macam benda yang berlaku. Banyaklah isu, daripada isu yang panas, hangat, sampai kan buatkan kita meluat pun ada lah yang berlaku dalam dunia bola sepak negara kita. Bermula dengan isu scam skuad bawah 17 tahun negara kita, yang mana elok orang lain semua boleh menang menentang pasukan Guam, diorang tiba-tiba seri sebelum diorang bangkit untuk menumpaskan pasukan UAE. Seterusnya kita dibawakan pula dengan isu Badut versus Lanun yang seolah takkan habis dah lah sampai bila-bila. Sebabnya benda ni dah macam budak-budak bergaduh pun ada. Kata kat aku, kata kat Hang, dia kata kat kita kata kat dia, dia kata. Layan intro dulu. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Walaupun banyak isu-isu luar padang yang berlaku yang memeriahkan Liga Malaysia kita berbanding isu dalam padang, tapi aku still lagi nak fokuskan kepada match week ke-20 Liga Super Malaysia yang baru berlangsung baru ni. So untuk video kali ni, aku nak recap sikit beberapa match yang aku sempat tengok lah. Ada match yang aku tak sempat tengok, aku tak review lah macam biasa. So, untuk match yang pertama, iaitu pertemuan antara PJ City menentang pasukan Selangor. Dalam banyak-banyak tim yang ada dalam mid table dalam Liga Super, bagi aku, PJ City adalah lawan yang paling liat lah untuk pasukan Selangor tewaskan dalam tempoh 2-3 season kebelakangan ni. Sebabnya dalam dua pertemuan terakhir, Selangor menentang pasukan PJ City dalam Liga Super Malaysia. Kedua-duanya memihak kepada pasukan bimbingan Pimanium ni, dan match baru ni adalah platform terbaik lah untuk Tan Cheng Ho buktikan yang sebenarnya pasukan bimbingan dia Selangor mampu untuk tewaskan pasukan PJ City. Walaupun beraksi dalam keadaan hujan yang lebat waktu petang serta padang yang basah, tapi tak bertakung, tak teruk sangat lah. Tapi kita boleh nampak lah kedua-dua tim masih lagi mengamalkan corak permainan yang menarik. Tak banyak sebenarnya hantaran-hantaran tinggi yang dilakukan oleh kedua-dua tim. Sebaliknya, hantaran-hantaran pendek yang diamalkan oleh kedua-dua jurulatih. Selangor sebenarnya lebih banyak menyerang waktu first half. Lebih banyak peluang-peluang daripada player-player diorang, terutamanya Bahar Abdul Rahman, yang mana 2 kali free kick yang dilakukan oleh Bahar hampir-hampir menjemakan gol pertama untuk pasukan Selangor. PJ City pula dalam match ni bagi aku, diorang seolah-olah macam kurang menyengat sikit lah, terutamanya dekat bahagian depan. Kita boleh nampak trio diorang kat bahagian depan, iaitu Mahali, Kumaran serta Darren Lock ni seolah-olah macam tak cukup tajam lah dalam malam tu. Sebabnya mungkin atas faktor padang kot yang lebih basah daripada biasa. Lantunan bola serta hantaran-hantaran sukar untuk dilakukan secara tepat. Sebab itulah kita nampak PJ City banyak kali cuba untuk gunakan winger diorang untuk cari Darren Lock. Malangnya final pass sering kali mengecewakan pasukan bimbingan Pimanium ni. And best player on the pitch pada malam tersebut bagi aku tak lain tak bukanlah adalah Muhairi Ajmal. Sebab apa? Apart from the assist yang dilakukan kepada Daniel Asri, jaringan tunggal kemenangan pasukan Selangor malam tu, sebenarnya Muhairi ni kalau kata korang perasan start under Tan Cheng Ho dalam match sebelum ni pun dia seolah-olah dah dapat balik confidence dia, diberikan kebebasan untuk bergerak lebih banyak dekat bahagian tengah, sering kali menggunakan percubaan-percubaan jauh. Kita jarang nampak dia lakukan under coach-coach Selangor sebelum ni. Muhairi sebenarnya telah menggunakan kelebihan dia waktu first half. Kita nampak macam mana dia cuba untuk keluar counter attack secara solo. Malangnya bola tu tak masuk. Kalau kata percubaan tu masuk, aku rasa tu mungkin contender untuk goal of the season untuk Liga Super Malaysia. Seterusnya pertemuan antara Pahang menentang pasukan JDT. Aku sejujurnya geng, untuk match ni aku sangat-sangat pelik. Seriously aku pelik. Sebab apa? Kalau kata match antara Negeri Sembilan menentang pasukan Kedah tu boleh postpone disebabkan oleh keadaan cuaca hujan yang sangat-sangat lebat, kenapa sebenarnya match Pahang menentang pasukan JDT ni carry on juga untuk berlangsung pada malam tersebut? Sebabnya dengan kondisi padang yang ala bendang, bertakung teruk, langsung tak boleh main senang cerita dekat bahagian kiri tu. Untuk match sebesar perseteruan antara pasukan Seri Pahang menentang pasukan JDT ni, aku rasa memang wajib sebenarnya perlawanan tu ditangguhkan. Tapi bila perlawanan tu tetap juga diteruskan, dengan kondisi padang yang dah rupa tu, kau boleh nampak bukan setakat player yang frust, tak boleh nak dribble, tak boleh nak bawa langsung bola dengan keadaan air bertakung dekat tengah padang, sampaikan makcik yang ada dekat stand pun duk bersilat-silat dah. Aku pun tak tahu apa yang dia frust sangat. Pokoknya dekat sini, musim hujan dan juga Liga Malaysia waktu hujung tahun ni bukanlah satu perkara yang baru. Takkanlah sampaikan FAM terpaksa untuk masukkan clause kena ada canvas untuk tutup padang sebelum perlawanan ketika cuaca buruk, barulah tim-tim ataupun stadium-stadium nak sediakan kemudahan macam ni. Sebabnya untuk penyokong-penyokong Pahang, cuba korang bayang kalau kata main dekat stadium yang ada padang cantik macam SSI pun pasukan Seri Pahang mampu untuk seri, mana tahu main kat home ground padang cantik boleh tewaskan pasukan JDT.
Okey, untuk next match, Melaka turun dekat home ground sendiri untuk menentang pasukan Terengganu yang sedang memburu tiket untuk ke Asia. Lepas kena berdeal sampai 5-0 main kat MBPJ minggu lepas dengan pasukan Selangor, aku ingatkan tim rumah hijau ni akan sedikit insaf cuba untuk bermain secara bertahan. Tapi sebaliknya yang berlaku geng dalam match ni apabila walaupun main dekat home ground sendiri, Cece Kipre dengan senapas melenyapkan semua sisa-sisa perjuangan pasukan Melaka United apabila mencetak hat-trick dalam tempoh 36 minit. Cumanya untuk match ni, player-player Melaka kita nampaklah sedikit effort untuk keluar pergi menyerang juga. Dapatlah at least 2 gol dalam match ni. Tak adalah teruk sangat macam menentang pasukan Selangor hari tu. Gol tak dapat, red card pula yang dapat. Aku sebenarnya sangat-sangat bersimpati dengan penyokong-penyokong Melaka United. Sebab apa? Bagi aku, keputusan-keputusan recently ni bukanlah menggambarkan kekuatan diorang yang sebenar waktu awal musim hari itu. Macam mana player nak usaha untuk dapatkan result yang lebih baik untuk improve kedudukan tim dalam Liga Super sekarang ni? Kalau kata player-player diorang pun terpaksa untuk makan Maggi, minum koktail dia petang-petang lepas training disebabkan oleh berapa bulan dah tak dapat gaji. So senang cerita, tim rumah hijau ni sebenarnya daripada sebuah tim yang mampu untuk seri menentang pasukan JDT, tewaskan pasukan Selangor, memiliki striker import, top scorer pinjaman serta fisio yang world class. Player injured hamstring 2 hari lepas tu terus fully recover. Kepada sebuah tim yang bermain secara cacah merbah atas padang sekarang ni, aku sangat-sangat bersimpati kepada penyokong-penyokong Melaka United yang masih lagi turun ke stadium hari ni. Dan bila teringat balik pasal isu Ifidayu tak turun menentang pasukan JDT hari tu, aku teringatlah satu kisah yang mana aku dapat satu DM daripada seorang legal advisor tim rumah hijau ni, yang mana dia minta aku untuk turunkan video tu lah daripada YouTube aku. So mana pergi legal advisor tu sekarang ni? Takkanlah majikan tak bayar gaji, kau tak advise langsung majikan kau, ataupun kau sendiri pun tak dapat gaji. Seterusnya, last match yang aku akan review antara pasukan Negeri Sembilan menentang pasukan Kedah. Tim Badut ni lepas kalah 3-1 menentang pasukan Lanun yang bermain 10 orang minggu lepas tu, sebenarnya cuba untuk bangkitlah dalam perlawanan match week ke-20 ni. Cuba untuk buktikan yang sebenarnya diorang ni bukanlah mewakili Badut tersebut. Tapi performance diorang defensively waktu second half menentang pasukan Negeri Sembilan ni bagi aku sangat-sangat teruk. The worst lah yang aku pernah tengok pasukan Kedah beraksi dalam Liga Super. Mana taknya geng, kalau kata kita tengok first half masih lagi seimbang, okey lah main secara defensively. Tapi bila masuk je second half, 3 gol yang dihasilkan oleh pasukan Negeri Sembilan tu 3-3 datangnya daripada sebelah kiri pasukan Kedah. Dengan centre back yang langsung gagal untuk handle crosses bertali arus yang datang daripada sebelah kiri tu, ditambahkan pula dengan keeper yang tak cukup commanding dekat belakang. End up korang nampak macam mana lepas struggle dah kena 4-1 baru cuba untuk keluar attack, masukkan player-player yang lebih attacking macam Syazwan Zainun dekat bahagian tengah. Bagi aku, kemasukan player-player attacking macam Syazwan Zainun ni agak lambat yang dilakukan oleh Aidil Syarin. Sebab apa? Kalau kata match tu baru 2-1, tukar left back, masuk Syazwan Zainun untuk cuba keluar untuk attack, maybe match ni akan berakhir seri, yang mana kita nampak player-player Kedah sebenarnya boleh untuk keluar menghasilkan gol. But beside poor performance all around the team untuk pasukan Kedah ni, ada yang positif satu-satunya yang ada pada malam tersebut. Kita nampak performance Mahmud Almardi. Bagi pendapat aku, Mahmud Almardi ni memang seorang deadly free kick specialist. Sebab apa kita nampak dalam match-match sebelum ni pun masuklah dalam Piala AFC macam mana sebenarnya dia menghasilkan gol menerusi free kick. Dan untuk match ni saja 2 kali sebenarnya geng, bukan sekali tapi 2 kali free kick daripada Mahmud Almardi terkena palang pasukan Negeri Sembilan, yang mana salah satunya tu last kick of the game untuk pasukan Kedah. Kalau kata masuk tu mungkin boleh bawa 1 point. Senang cerita kat sini, kalau kata manajemen pasukan Kedah masih lagi tak cuba untuk ikat dia dengan lebih lama, dia akan jadi hot prospect, jadi rebutan untuk pasukan-pasukan lain season depan. So, as a conclusionnya gang, selepas match week ke-20, bermakna masih lagi ada 2 match terakhir untuk Liga Super. Persaingan untuk tempat kedua ketiga masih lagi open, iaitu slot untuk tim-tim pergi ke peringkat Asia season depan. So, tim-tim macam pasukan Sabah, Terengganu serta Negeri Sembilan ni perlu fight each other dengan mata yang sangat-sangat rapat. Prediction aku untuk 2 slot terakhir ke Asia ni akan dapat ke tangan Negeri Sembilan serta pasukan Terengganu, memandangkan pasukan Sabah terpaksa untuk turun menentang pasukan JDT di perlawanan terakhir. Perlawanan tu pula berlangsung dekat Stadium Sultan Ismail. Tapi apa-apa pun boleh berlaku dalam bola sepak. Mana tahu Sabah boleh buktikan diorang mampu untuk tewaskan pasukan JDT dekat home ground pasukan lawan, seterusnya layak ke peringkat Asia season depan. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang? Apa prediction korang? Siapa akan dapat 2 slot
terakhir ke Asia season depan. Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku gang. Assalamualaikum.